Ada isu tentang ketulinan, isu capa tu pun ada isu. Oleh orang kaji, ini capa betul-betul ke capa Nabi? Isu semuanya berkaitan, yang apanya berkaitan dengan Nabi, orang kena kaji. Rambut Nabi, orang kaji, betul ke rambut Nabi? Pedang Nabi, betul ke pedang Nabi? Capa Nabi, betul ke? Tak salah kita mengkaji, sebab takut tak betul. Nabi apa pendapat Dr. Daniel tentang setengah golongan yang agungkan capal? Malah capal itu mulia. Kita nak muliakan sesuatu, nak jadikan dia ibadah, macam kita sebutkan tadi, kena ada nas dan dalil. Saya difahamkan sempena Maulid ada orang jual cap ada capal. Cap, just a baseball cap, cap baseball, tapi ada capal. Capal tu capal Nabi lah katanya. Saya ada baca tulisan bekas Sahibul Samaha, bekas Dr. Zulkifli membahas tentang capal. Ada isu tentang ketulinan, isu capal tu pun ada isu. Oleh orang kaji, ini capal betul-betul ke capal Nabi? Isu semuanya berkaitan, yang apanya berkaitan dengan Nabi, orang kena kaji. Rambut Nabi, orang kaji, betul ke rambut Nabi? Pedang Nabi, betul ke pedang Nabi? Capal Nabi, betul ke? Tak salah kita mengkaji, sebab takut tak betul. Nabi SAW, baginda tu mulia. Tubuh baginda pun mulia. Kita akui. Yang tu kita tak ragui. Tapi yang sampai pada kita ni, betul ke dari Nabi SAW? Sepanjang tulisan kajian Dr. Zulkifli Al-Bakri masa beliau mufti wilayah, saya nampak di situ ada isu, ada kontroversi. Ada kontroversi. Sebab itu bila ada pertunjukan di Kedah, masa itu isu di Kedah ada pertunjukan capal, ada orang datang sujud kat capal lah, macam-macam kan. Ada isu. Beliau antara orang yang suruh hati-hati, jangan melampau. Itu melampau. Itu melampau, hingga sujud kat capal lah, ambil berkat capal. Padahal Nabi SAW tak pernah suruh pun benda itu dibuat. Tak pernah suruh. Tak pernah suruh. Adapun rambut disimpan, sahabat pernah buat, tubuh baginda. Tapi bak capal ni tak pernah. Tadi ada orang pula sempena Maulud nak jual baseball cap ada capal. Allah, ni bisnes punya orang. Jual. Sebab itu kita dalam bab ini kita memuliakan Nabi SAW, tubuh Nabi berkaitan dengan Nabi SAW. Kita memuliakan baginda sungguh-sungguh. Tapi bab capal ada isu di kalangan ulama yang mengkaji. Jadi kita berhati-hati dalam bab itu. Yang kita nak muliakan sungguh-sungguh apa dia? Bukan bab capal ni, ajaran yang baginda bawa. Itu lebih utama. Sembahyang fardu kita jaga ke tak? Itu paling penting. Sembahyang 5 jaga ke tak? Baca Quran, kaji Quran, buat ataupun tidak? Itu dulu. Itu dulu. InsyaAllah, ya. Dr. Dini, apa hukum sambutan Maulid? Setelah saya sebutkan tadi, kita di Pulau Pinang, saya nak tambah. Di Pulau Pinang ni, alhamdulillah, saya suka bila datang wakil dari Gabungan Dakwah Malaysia, cawangan Pulau Pinang, Gabungan Dakwah Malaysia, Gabungan Pulau Pinang, Gabungan Dakwah Malaysia, GDM. Datang wakil mereka mengatakan mereka mengharapkan orang Pulau Pinang khususnya dan yang lain-lainnya amnya menjadikan bulan ini bulan dakwah kepada non-Muslim. Artinya memperkenalkan Nabi SAW kepada non-Muslim. Saya suka. Minggu depan akan ada di level 3 Komta, tempat pintu masuk Majlis Bandaraya. 26 hari bulan akan TKM 1 akan rasmikan. Aras itu akan dijadikan tempat pameran barangan-barangan, buku-buku, dan juga ada pendakwah akan tunggu nak sambut orang bukan Islam, nak ceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Sambutan seperti itu silakan. Ada kesempatan mungkin saya boleh jemput untuk hadir masa perasmian itu. InsyaAllah itu bagus. Kemudian mereka mengharapkan masjid-masjid ambil kesempatan untuk menyampaikan tentang Nabi SAW kepada non-Muslim. Jadikan bulan ini bulan sambutan Maulid, tapi nak sampaikan tentang Nabi SAW kepada orang bukan Islam.
Itu gabungan dakwah Pulau Pinang telah lancarkan itu dan saya menyokong. Kemudian saya telefon Brother Kamarudin dari IPSI, Islamic Propagation Society International. Saya bertanya, what are your activities? Konseling maulid. Dia kata COVID ni, kalau dulu ada street dakwah, jadi mereka pergi ke non-Muslim di jalanan, cerita bab Nabi, bagi hadiah Cadbury dengan buku-buku. Tapi isu COVID ni mungkin tak boleh buat begitu, tapi mereka akan pergi ke kedai-kedai non-Muslim dan sebagainya. Jadi masih berjalan dakwah itu. Saya juga sokong, insya-Allah. Dan saya pun kata dalam rakaman, saya pun sendiri kena buat kerja juga, maka saya insya-Allah akan berusaha nak edarkan buku ni percuma pada rakan-rakan bukan Islam. Buku Dr. Daniel yang Kedil yang bertajuk Islam the Misunderstood Religion. Dalamnya cerita pasal Islam dan tentang Nabi Muhammad SAW, free of charge. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak sampaikan dakwah pada non-Muslim, mungkin rasa tak mampu sangat, tapi nak bagi hadiah buku ini, datanglah ke klinik Dr. Daniel di Pulau Pinang. Tapi pastikan dulu ada perancangan nak hadiahkan pada siapa. Nak 5 naskah, saya akan berikan percuma. Tapi pastikan terlebih dahulu, kena jujur, nak bagi kat siapa non-Muslim dan sampaikan pada mereka. Percuma. Percuma. Tak minta sesen pun. Jadi, itu yang saya kata saya nak buat. Dan saya berikan pada mereka yang nak berdakwah sebulan, buku-buku ini percuma, just give to the non-Muslims. Jika mereka nak tahu tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, guna buku-buku Syekh Ahmad Didat, Zakir Naik, silakan, semua bagus. Boleh tambah lagi 1 kopi buku Dr. Daniel, berikan percuma pada mereka. InsyaAllah. Jadi saya rasa itu antara benda yang kita anggap insyaAllah baik untuk kita lakukan. Buku ini saya nak berikan percuma. Siapa yang ada non-Muslim nak dihadiahkan di tempat kerja ataupun sebagainya, datang ke klinik Syifa ataupun telefon stelsa saya, dia akan hantar percuma. Tak minta duit. InsyaAllah. Okey? Okey?